Okay, kita akan pergi menghadiri Sukan Sukma yang akan diadakan di Perlis mulai 24 Mei hingga 4 Jun. Hampir lebih kurang 10 hari lah. Jadi matlamat kita yang pertama sekali nak memperbaiki kedudukan kita lah. Dulu kita dapat nombor 11. Kita cuma atas pada Perlis, negeri-negeri kecil lah. Maknanya yang lain-lain itu semua di atas pada kita. Dan kita pun dulu dapat 14 pingat je. 14 pingat emas. Jadi tahun ini macam yang tuan-tuan dan puan-puan tahu tadi, kita pun target tak kurang daripada 30. Jadi apabila kita pergi kepada 30, maknanya kedudukan kita dalam lingkungan 5 teratas. 5 teratas. Dan kita cuba nak perbaiki kedudukan-kedudukan ini sebab berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang lepas, masa kejohanan Sukma pada tahun 2000, tahun 98, 2000, 2002, kita pernah dapat top 3. Dan kemuncak kita pernah dapat masa Sukma di Sabah, kita pernah dapat 49 pingat emas. Jadi pada saya tak ada sebab lah untuk kita gagal. Dan persiapan-persiapan ni pun kita dah buat berterusan. Macam atlet-atlet macam terjun renang tu dia berterusan 4-5 tahun dah. Dan akhir-akhir ni kita intensifkan training-training yang melibatkan combat game. Sebab combat game dia lebih pada fizikal. Jadi lebih kurang 6 bulan lepas kita dah mula intensifkan Sabtu Ahad. Jadi memang matlamat kita dan kita meletakkan harapan yang tinggi untuk olahraga. Kemudian kepada acara menembak. Menembak ni kalau kita tengok masa di Pahang dulu, memang dimonopoli hampir 100% oleh Pahang lah. Tapi saya rasa monopoli itu kita boleh pecahkan. Sebab di Pahang dulu pun kita ada dapat 1 gol di situ. Dan menembak kita masih ada. Dan insya-Allah kita try di menembak 2-3. Kemudian kita pergi kepada olahraga 4-5. Dan juga kalau kita tengok memanah kita dulu masa di Pahang, memang kita kosong pingat emas. Tapi di sini kita target 4-5, kita boleh dapat. Dan lain-lain game pun sama juga. Cuma dalam combat game ni kita kena berhati-hati sikit. Kadang-kadang pengadil yang menentukan kita kalah atau menang. Kadang-kadang even pesilat ataupun yang ahli-ahli yang mewakili kebangsaan pun kadang-kadang first round pun dia boleh kalah. Macam 100 meter dia susah. Kalau you boleh lari 10.5, you akan 10.5 lah. Jadi benda ni kita kena hati-hati betul. Dan peringkat akhir sekarang, kita lebih kepada nak polish dan nak memastikan dari segi kesihatan tu. Kita pun tak maulah akhir-akhir ni yang akan menyebabkan kecederaan dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman kita yang lepas membuktikan, kalau kita terlalu menekankan kepada target, coach ni dia push atlet dia. Dia nak tunjuk result yang baik. Dan itu yang berlaku kecederaan. Selain daripada itu juga kita titik beratkan tentang display pemakanan dan lain-lain tu kita tak perlu nak tekankan sangat insentif. Kita pun tak nak sangat atlet kita ni lebih pada nak pergi duit dan sebagainya. Tapi segala kebajikan insya-Allah lah di bawah kepimpinan MB dan Datuk Esko kita cuba yang buat yang terbaik. Termasuk elang latihan pun kita dah tingkatkan. Dulu kita bagi 200. Sekarang kita tingkatkan ikut keupayaan. Ada dapat 250, 300 dan setengah tu mungkin kita bagi dia sehingga dia boleh full time lah. Dan kita pun cuba bantu dia orang segi pelajaran. Kita bagi juga bantuan-bantuan one off untuk melanjutkan pelajaran 1,000, 2,000 pada siapa-siapa yang layak. Dan perkara ini pun pernah kita buat. Masa saya jadi pengarah dulu pun kita buat. Kita ambil atlet-atlet yang tak lulus yang tak lulus SPM dan sebagainya, kita salurkan kepada politeknik. Politeknik dia buat CJ. Daripada CJ dia pergi ke diploma. Jadi bila kita bagi insentif ni, ibu bapa akan bagi keyakinan yang tinggi untuk membenarkan anak dia mewakili kita. Instead kita duk tekankan nak dapat gold, silver dan sebagainya. Dan perkara ni MSI tengah susun balik, insya-Allah kita akan. Tapi kita perlukan masa sikit lah sebab itu target pun kita letak daripada 14 ke 30 dulu. Kita tak pergi sampai 450. Bagi ruang sikit sebab realistic. Semakin